Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dapat bersama lagi, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung bahagian sirah dan tamadun Islam tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Sebelum daripada ini kita dah belajar ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, dan hari ini kita akan sambung kepada pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, diharap semua pelajar bersedia dan carilah buku nota untuk catat nota-nota ini, insya-Allah. Okey, kita mulakan. Khulafa Ar-Rasyidin seperti yang kita tahu ada 4 orang, dan setiap 4 orang itu ada pencapaian masing-masing. Dan pencapaian ini dibahagikan kepada 6 kategori. 6 kategori. Yang pertama, pencapaian dalam bidang agama, kemajuan agama. Apa yang dicapai oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, Abu Bakar As-Siddiq, antara pencapaiannya dalam bidang agama ialah berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Seperti mana yang kita ceritakan dalam video pertama baru ni, ada 3 golongan yang menentang Islam apabila sahaja Nabi SAW wafat. Timbullah golongan tersebut, iaitu golongan murtad, nabi palsu dan juga golongan yang enggan membayar zakat. Jadi apabila Abu Bakar naik, Abu Bakar memerangi semua golongan ini, dan Abu Bakar berjaya menewaskan mereka. Maka dengan sendirinya agama terjaga. Kemudian kita tengok kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab, pencapaian dalam bidang agama. Khalifah Umar Al-Khattab ini berjaya menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar ke wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Mesir, Parsi dan Rom. Jadi bersama-sama dengan perluasan wilayah, maka Islam tersebar, dakwah dapat disebarkan, terutamanya di wilayah-wilayah selain daripada Semenanjung Arab itu, tersebar sudah ke Mesir, ke Parsi dan ke Rom. Okey, pada masa Sayyidina Umar. Itu pencapaian dalam bidang agama Khulafa Ar-Rasyidin. Seterusnya pencapaian, kita tengok pencapaian dalam bidang politik. Pencapaian dalam bidang politik, Khalifah Abu Bakar, antara pencapaiannya ialah berjaya membuka wilayah baru, pembukaan wilayah baru Islam di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Jadi wilayah-wilayah baru ini, terutamanya di Iraq dan Syam, telah jatuh kepada Islam semasa Abu Bakar lagi. Kemudian naik Sayyidina Umar. Antara pencapaian Sayyidina Umar dalam bidang politik ialah di mana beliau berjaya menubuhkan Majlis Syura. Majlis Syura maknanya majlis permesyuaratan, nak memutuskan dasar-dasar kerajaan, ditubuhkan Majlis Syura. Okey, jabatan tentera, jabatan polis, jabatan percukaian dan jabatan perbendaharaan negara. Ini pencapaian Sayyidina Umar lebih kepada pentadbiran. Okey, kemudian pencapaian Sayyidina Uthman, tak masuk dalam ni, dalam kotak ni ada lari sikit. Jadi pencapaian Sayyidina Uthman ni ialah berjaya mematahkan, ada tinggal situ, ada tak nampak situ, berjaya mematahkan pemberontakan dan menaklukkan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara, serta menawan pulau Siprus. Itu pun tak nampak di dalam kotak tu. Jadi boleh tambah dah. Okey.
berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara serta menawan pula Pulau Cyprus. Ini kejayaan semasa Saidina Osman dalam bidang politik. Okey, seterusnya kita tengok kepada bidang ekonomi. Apakah pencapaian dalam bidang ekonomi Saidina Umar, Khalifah Umar? Antara pencapaian yang dalam bidang ekonomi ialah memperkenalkan pelbagai cukai baru seperti cukai jizyah dan cukai kharaj. Jadi untuk mengukuhkan keuangan negara perlulah diambil cukai dikutip daripada rakyat-rakyat. Okey. Jadi Saidina Umar telah memperkenalkan cukai-cukai baru, ya, termasuklah cukai jizyah. Cukai jizyah maknanya cukai kepala yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang hidup bernaung di bawah kerajaan Islam. Mereka mengambil manfaat daripada pemerintahan Islam, mereka tunduk kepada undang-undang yang ada dalam negara Islam, maka sebagai balasannya mereka kena bayar cukai, dipanggil cukai jizyah. Kalau orang Islam kena bayar zakat, maka orang bukan Islam kena bayar cukai jizyah nama dia. Dan cukai kharaj, cukai kharaj maknanya ialah cukai tanah, cukai tanah. Tanah yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha tanah, kerajaan akan ambil cukai. Ini dipanggil sebagai cukai kharaj. Kemudian pencapaian Saidina Umar juga ialah memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan. Pembinaan terusan Amirul Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa di Basrah. Ini kejayaan pencapaian masa Saidina Umar membina sistem pengairan dan saliran. Penting untuk meningkatkan hasil-hasil ekonomi terutamanya dalam bidang pertanian. Seterusnya mengemas kini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baru untuk membanyak hasil pertanian. Ini juga pencapaian Saidina Umar bin Al-Khattab, kemas kini institusi Baitul Mal. Baitul Mal ialah rumah harta ataupun institusi yang mengumpulkan harta-harta negara. Kalau sekarang dipanggil sebagai bank negara. Okey. Tapi dalam Islam dipanggil sebagai Baitul Mal. Dan juga Saidina Umar juga berjaya meneroka tanah-tanah baru untuk membanyakkan hasil pertanian, buka kawasan pertanian yang baru. Ini dengan usaha-usaha ini maka ekonomi semasa Saidina Umar agak makmur dan negara bertambah kaya. Okey, kemudian kita tengok sistem ekonomi, pencapaian ekonomi pada zaman Ali bin Abi Talib meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi. Golongan zimmi maknanya golongan yang bukan Islam, yang tidak melawan Islam, yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, mereka ikut undang-undang Islam. Mereka maka kutipan cukai jizyah yang dimulakan pada masa Saidina Umar diteruskan semasa Saidina Ali Abu Talib. Okey, itu pencapaian di bidang ekonomi. Kemudian pencapaian dari bidang sosial. Yang keempat, pencapaian bidang sosial. Okey, dikemukakan Khalifah Umar saja di sini, iaitu mengasaskan takwim Islam sebagai asas permulaan tahun hijrah dalam bidang sosial ini. Jadi perkiraan tahun hijrah dimulakan semasa Saidina Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab memperkenalkan takwim Islam. Okay? Kalau sebelum ini dikenali bulan saja, tapi tahunnya tidak dikira. Maka atas ijtihad Saidina Umar dan juga mendapat pandangan daripada sahabat-sahabat, maka dipilih tahun 1 Hijrah. Tahun di mana hijrahnya Nabi SAW itulah tahun 1 Hijrah. Okay, dimulakan perkiraannya pada masa Saidina Umar. Kemudian memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial dan menjaga kebajikan rakyat. Jadi tanah-tanah yang diberikan kepada rakyat perlulah dikanunkan, diperkenalkan undang-undang untuk mentadbir dengan lebih licin.
Undang-undang ini termasuklah penggunaan tanah-tanah yang terbiar, boleh tak dirampas, tanah-tanah yang sepatutnya dicukaikan perlu dikutik, maka ini kena susun undang-undang. Maka Sayyidina Umar telah memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Seterusnya pencapaian dan bina sosial Sayyidina Umar juga ialah membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian. Jadi kemudahan-kemudahan awam ni, contohnya tali air disediakan untuk rakyat. Jadi rakyat hidup dalam keadaan senang. Nak bertani pun senang kerana adanya tali air. Seterusnya pencapaian dalam bidang ketenteraan. Dua khalifah disebut sini, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang pertama meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq. Semasa Abu Bakar, Iraq sebahagiannya telah jatuh kepada Islam. Kemudian apabila naik kepada Sayyidina Umar teruskan pembebasan negeri di kawasan Iraq tu, semuanya jatuh kepada kerajaan Islam. Membuka Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Ini kejayaan pencapaian Sayyidina Umar, berjaya membuka Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di tempat Isra'nya Nabi SAW, di Palestin dan juga di Mesir. Kemudian Sayyidina Utsman, pencapaian dalam bidang ketenteraannya, Sayyidina Utsman ni berjaya menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Jadi tentera laut dalam Islam mula ditubuhkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk apa diwujudkan tentera laut ni? Yang pertama untuk keselamatan kawasan laut, untuk aktiviti senanglah kapal-kapal berdagang, tidak ada lanung di lautan. Jadi orang boleh berdagang dengan selamat, dan juga untuk perluasan kuasa, menawan wilayah-wilayah lain di kawasan-kawasan laut perlu kepada tentera laut. Jadi Utsman telah menubuhkan tentera laut. Jadi masa Sayyidina Utsman lah angkatan tentera laut pertama telah ditubuhkan dalam Islam. Kemudian kita tengok seterusnya dalam bidang pendidikan. Akhirnya dalam bidang pendidikan, pencapaian dalam bidang pendidikan, Abu Bakar As-Siddiq berjaya. Antara pencapaian pentingnya ialah mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Ini pencapaian besar, sumbangan besar Sayyidina Abu Bakar. Baru ni kita dah cerita sedikit tentang bagaimana Al-Quran tu dikumpulkan pada masa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengok ramai daripada penghafaz Al-Quran 70 orang mati syahid dalam peperangan Yamamah. Bimbang Abu Bakar, mungkin satu hari nanti Quran pun akan hilang bersama matinya penghafaz Al-Quran. Maka tulisan-tulisan Al-Quran diarahkan oleh Abu Bakar, dikumpulkan daripada pelepah-pelepah tamar, daripada kulit-kulit binatang, daripada kayu di tempat yang tertulis ayat-ayat Quran, dikumpulkan di satu tempat. Ini pencapaian Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar pula, antara pencapaiannya ialah menubuhkan sekolah, iaitu Al-Kutab yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Sekolah itu dinamakan Al-Kutab yang nak mengajar kanak-kanak. Kemudian dalam bidang pendidikan juga Sayyidina Utsman, pencapaiannya ialah menyelaraskan bacaan ataupun qiraat dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy, lahjah Quraisy, dengan nama Mushaf Utsmani. Ini sumbangan Utsman yang paling besar sekali, iaitu bacaan Quran. Kalau dahulu Al-Quran ini diturunkan, ditulis tanpa baris, tanpa titik, maka diselaraskan oleh Sayyidina Utsman. Masa Sayyidina Utsman disuruh bubuh baris, disuruh bubuh titik. Kemudian diselaraskan bacaan Al-Quran itu, qiraatnya slang mana. Bacalah Al-Quran itu paling fasahah ialah dengan membaca slang Quraisy.
Okey, qiraat Quraisy. Ya. Jadi Quran yang dibukukan pada masa Sayyidina Uthman dikenali sebagai Mashaf Uthmani. Kalau anda tengok Quran sekarang ada ditulis tentang Mashaf Uthmani. Okey, itu Quran yang dikumpulkan, yang ditulis, yang dibukukan, yang diedit, yang dia letak titik, dia letak baris pada masa Sayyidina Uthman. Ini kejayaan pencapaian Sayyidina Uthman yang terbesar sekali. Okey, itu kita dah sebut tadi tentang 6 sumbangan ataupun 6 pencapaian Khalifah Ar-Rasyidin dalam bidang pentadbiran mereka. Okey, jadi setelah kita belajar sikit sebanyak tentang pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin, apakah kesimpulan kita boleh buat, apakah iktibar, apakah pengajaran yang boleh dibuat di sini yang boleh kita ambil panduan untuk kita generasi sekarang. Antaranya ialah yang pertama, kita hendaklah ingat ayat iktibar, ayat pengajaran kena berbuah, kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Episod baru ni kita dah belajar tentang kepimpinan khalifah, utamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Yang kedua, kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan seperti mana yang ditekankan oleh Khalifah Ar-Rasyidin. Mereka memberi penekanan yang besar tentang aktiviti dakwah agar Islam dapat disebarkan, agar segala kemungkiran dapat dihapuskan, segala kebaikan dapat ditegakkan. Kemudian pengajaran yang ketiga, iktibar yang ketiga ialah kita adalah menguatkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Jadi perpaduan kena kuatkan, kena pelihara seperti mana yang ditekankan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Hidup kena bersatu padu, jangan hidup berpuak-puak. Seterusnya, iktibarnya kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kepakaran negara. Menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan dan kemajuan negara. Jadi kalau kita pakar dalam satu bidang, maka kita kena sumbangkan. Seperti mana yang dibuat pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, ramai sahabat-sahabat banyak menyumbangkan idea, terutamanya dalam menulis, membuku, mengumpul Al-Quran. Masing-masing ada kepakaran, maka kita kena sumbangkan demi kemajuan, demi pembangunan dan kemajuan negara. Tukar kepakaran itu kepada kemajuan. Kemudian yang terakhir, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik. Jadi kita kena amalkan akhlak yang terpuji macam yang diamalkan oleh Khalifah Ar-Rasyidin yang 4 orang itu, semuanya memiliki akhlak yang sempurna, yang terpuji, agar dengan akhlak yang terpuji ini dapat mengajak orang mengikut, menjadi teladan kepada orang lain dan sesuai dengan fitrah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi itulah sedikit sebanyak kita berbincang tentang Khulafa Ar-Rasyidin. 2 fokus yang ada di tingkatan 4 ini untuk Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama kepimpinan, ciri kepimpinan. Yang kedua pencapaian. Itu sahaja yang difokuskan dalam sekatan tingkatan 4 ini. Diharap semuanya boleh faham dan boleh ingat dan ambil iktibar daripada apa yang ditunjukkan oleh Khalifah Ar-Rasyidin. Jadi setakat itu untuk hari ini. Selamat belajar. Tulis nota dengan elok-elok. Kemaskan nota anda. Nanti kalau dah buka sekolah, kita tak payah ulang lagi tajuk ini lah. Kita tak payah ulang tajuk ini, kita akan teruskan kepada tajuk-tajuk lain. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.